Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha berterusan penting bagi membuka laluan mudah bagi penduduk tempatan untuk mengambil alih peranan bernilai tinggi dalam sektor digital dari bidang teknikal dan kejuruteraan kepada inovasi dan kepimpinan. Justru pembangunan kapasiti tempatan jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Bukan hanya pelaburan kepada rakyat, bahkan kedayatahanan jangka panjang ekonomi negara. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amelia bin Abdullah berucap demikian pada sambutan ulang tahun ke-20 Huawei Technologies Brunei Sendirian Berhad di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Will only continue to evolve. To stay ahead, we must embrace emerging technologies, invest in our talent, and remain open to new models of collaboration. I encourage ongoing dialogue between the public and private sectors to ensure technology adoption in Brunei is secured, inclusive, and delivers benefits for all segments of society. Sambutan dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dan Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis diselajurkan dengan penandatanganan plak sempena ulang tahun ke-20 Huawei Technologies Brunei. Minggu Laut Brunei melabuhkan tirainya dengan malam gala setelah menganjurkan 15 acara dalam tempoh 3 bulan. Majlis berlangsung malam tadi di sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis menghimpunkan 124 orang terdiri daripada penyokong lautan serta para pemimpin dan pergerak perubahan belia. Juga diadakan perasmian video Minggu Laut Brunei 2025 serta penyampaian beberapa anugerah Ocean. Sebagai motivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik dan sumbangan aktif kepada masyarakat, Universiti Brunei Darussalam mengadakan Majlis Anugerah Pingat Universiti dan Hadiah Buku. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. 102 pingat universiti, hadiah buku dan anugerah kecemerlangan disampaikan kepada 95 mahasiswa masa kini dan graduan baharu UBD. Bagi memeriahkan lagi majlis convocation, UBD mengadakan acara The Next Day di beberapa lokasi universiti berkenaan. Pengisian acara persembahan daripada para mahasiswa UBD selain memberi peluang kepada para pelajar dan graduan untuk merakam kenangan sebelum meninggalkan UBD. Dengan tema Innovate Tomorrow atau Inovasi Masa Depan, Pameran Tech Expo 2025 menawarkan pelbagai program menarik, antaranya pameran inovasi dan Next Wave Startup, kejohanan isukan dan bengkel kecerdasan buatan. Dilancarkan kemarin, pameran akan berlangsung sehingga esok di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pameran merupakan platform perkongsian pengetahuan dan interaktif selain menjadi hub dinamik untuk inovasi, rangkaian serta dialog berfokus pada masa hadapan.
Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat bertukar pandangan mengenai usaha membangunkan industri mampan serta langkah memperkukuh keupayaan tenaga kerja melalui pelbagai inisiatif dan program latihan. Perkara tersebut antara yang dibincangkan oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara semasa menerima kunjungan hormat daripada dua pegawai Kongres Amerika Syarikat. Kunjungan hormat di bawah program Akta Pendidikan Bersama dan Pertukaran Budaya berlangsung di bangunan Dewan Majlis. Semasa kunjungan hormat tersebut, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang diketuai oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman dan Kongres Amerika Syarikat juga berbincang mengenai struktur dan peranan Majlis Mesyuarat Negara. Turut dibincangkan peluang kerjasama dalam bidang latihan dan pertukaran pengetahuan termasuk dalam isu-isu serantau dan global. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79 malam tadi dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Di Ibu Negara, pentas perayaan diserikan dengan persembahan gema tausyih yang dianjurkan oleh kumpulan tausyih Daf Wayo Aishi. Persembahan selawat menyatukan ummah Maulid Akbar Tutong 2.0 pula menyerikan pentas perayaan di daerah Tutong. Dianjurkan kumpulan Tihyaul Iman. Persembahan juga diisikan dengan ceramah perdana bertajuk Ummah Bersatu Melalui Mahabbah Nabi. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pertubuhan Warga Mas meraihkan ulang tahun ke-6 penubuhannya dengan tema Warga Mas Teguh Perpaduan. Majlis berlangsung di Kampung Beribi. Majlis dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah. Antara pengisian majlis, penyampaian penghargaan khas Ahli Pertubuhan Warga Mas Intan kepada 7 ahlinya. Majlis umpamanya antara lain dihasrat dapat mendorong perubahan budaya kerja dalam pertubuhan warga mas yang lebih baik dan produktif ke arah mengangkat martabat dan ekonomi negara. Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU dengan kerjasama kumpulan Nadi Ashura, badan yang mewakili 9 pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk orang kelainan upaya, menganjurkan perkemahan belia kelainan upaya 2025 memperkasa golongan muda kelainan upaya Brunei. Perasmian kem berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Brakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Datuk Paduka Haji Alimin bin Haji Abdul Wahab, penasihat MKOKU. Juga diadakan penyampaian sijil penghargaan kepada NGO yang terlibat. Kem selama 3 hari ini menghimpunkan 38 belia OKU dengan tujuan memperkukuh kepimpinan, keyakinan dan penglibatan masyarakat. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita seterusnya. Selamat pagi. Aneh. Cubalah. Sekali saja. Mama? Abang kan cuba vape. Sama yang suruh kami cuba. Apa? Abang kan cuba vape. Mana? Sini. Help! Sini. Mana? Ya tentu nah abang. Kan cuba vape lagi. Lagi bisa abang bersukan nah. Lakas Thailand. Dua pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Agama mewakili negara dalam Perhimpunan Sukarelawan Dakwah Mabims Hisdam 2025 yang diadukan selama 3 hari di The Everly Hotel, Putrajaya, Malaysia.
Juga menyertai perhimpunan tersebut, dua belia masjid dari kumpulan belia masjid senegara bahagian Hal Ehwal Belia Jabatan Hal Ehwal Masjid. Pada perhimpunan tersebut, Awang Ahmad Muzaffar bin Haji Morsidi selaku penceramah undangan membentangkan ceramah bertajuk Modul Bina Sahsiah Islami untuk sukarelawan belia Mabims, penyertaan Kementerian Hal Ehwal Agama dalam Hisdam 2025 diharap dapat memperkukuh komitmen negara dalam memperluas peranan sukarelawan dakwah belia di rantau ini, selain menjadi platform strategik untuk bertukar pengalaman, memantapkan kerjasama serantau dalam memertabatkan syiar Islam. Ia juga menyokong peranan Sekretariat Mabims Brunei sebagai penghubung dan penyelaras inisiatif di bawah kerjasama belia serantau Mabims. Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri melalui program Eksekutif Muda Kohort 10 bersama kumpulan Sri Satria telah menganjurkan acara buah bicara bertemakan pengetahuan ilmu kawangan bagi penerbit institusi pengajian tinggi. Acara di kampus Bisnes Institut Pendidikan Teknik Brunei BTE itu merupakan salah satu daripada aktiviti projek khidmat masyarakat kumpulan tersebut. Kira-kira 100 pelajar institusi tersebut beserta tenaga pengajar sekolah berkenaan menyertai acara pengetahuan kawangan disampaikan oleh pakar-pakar penasihat pengurusan kawangan daripada Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Tabung Amanah Pekerja TAP. Acara juga bertujuan melahirkan masyarakat celik kawangan berkemahiran mengurus sumber kawangan secara bijak serta mampu membuat keputusan kawangan yang bertanggungjawab demi kesejahteraan jangka panjang. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Imarah dan Jawatankuasa Takmir Jami Asri Hasanah Bolkiah mengajarkan kursus penyempurnaan jenazah khusus bagi para pegawai dan kaki tangan Syarikat Takaful Brunei Sendirian Berhad. Kursus diadakan di Jami Asri Hasanah Bolkiah, Kiarong. Kursus disertai oleh 65 orang pengisian kursus sesi tazkirah, latihan praktikal pengurusan jenazah dan penyempurnaan solat jenazah. Kursus merupakan satu inisiatif yang bertujuan memperkukuh penguasaan ilmu fardu kifayah dalam kalangan masyarakat Islam. Satu produk kosmetik didapati dicemari dengan bahan terlarang atau racun berjadual yang tersenarai dalam Akta Racun 1956 yang tidak diisytiharkan. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya mengongsikan dapatan adalah hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik. Glowing Beauty Skincare by Glowing Beauty Glowing Night Treatment didapati dicemari dengan bahan hydroquinone yang boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat membahayakan kepada penggunanya. Penggunaan tanpa pengawasan boleh menyebabkan perubahan warna kulit, hypersensitivity, bahagian kulit yang disapu menjadi biru hitam atau gelap serta boleh meningkatkan risiko kanser kulit. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan atau surat pengakuan notifikasi produk kosmetik untuk penjualan produk tersebut. Produk itu juga dilarang untuk diimport dan dijual di negara Brunei Darussalam. Pelanggaran peraturan tersebut boleh menjadi satu kesalahan dan didenda tidak lebih RM5,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Orang ramai yang menggunakan produk tersebut adalah dinasihati untuk memberhentikan penggunaannya dengan serta-merta dan berjumpa doktor dengan segera sekiranya mengalami kesan adverse dan merasa tidak sihat selepas menggunakan produk berkenaan. Sebarang maklumat hubungi bahagian compliance dan pelesenan di alamat yang tertera atau talian 239-3301-208 atau email pharmacy.enforcement@moh.gov.bn atau talian Darussalam 123. 4 kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Akta Sukatan dan Timbangan didapati semasa operasi sepadu Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES
melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna bersama Unit Sukatan dan Timbangan SDT bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Operasi sepadu dijalankan ke atas premis-premis perniagaan di daerah Brunei dan Muara dengan tumpuan di kawasan Lambak. Sebuah premis perniagaan dikeluarkan 2 notis amaran kerana menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan bagi barang yang dikawal harga, iaitu minyak masak, dan tidak mempamerkan tanda harga pada sebahagian barang yang dijual. Manakala kompaun RM500 dikenakan ke atas syarikat Ashlam Enterprise atas kesalahan gagal mempamerkan tanda harga bagi sebahagian barang yang dijual. Unit SDT pula mengeluarkan 1 notis penyitaan 3 unit alat timbangan milik syarikat yang sama setelah didapati gagal mematuhi Akta Sukatan dan Timbangan. Itu syarikat berkenaan belum berdaftar sebagai pembekal yang sah. Syarikat itu diberikan tempoh 7 hari untuk memperbetulkan isu tersebut. Sebarang pertanyaan atau aduan tentang kawalan harga, hubungi Jabatan Hal Ehwal Pengguna JPES melalui talian Darussalam 123 atau email aduanpengguna@jpes.gov.bn. Bagi Akta Sukatan dan Timbangan, Unit Sukatan dan Timbangan IBE melalui nombor talian 233-4092 atau email sdt@mofe.gov.bn. Sebahagian jalan di Jambatan Bengkurung Masin akan ditutup sementara bermula hari ini hingga 20 Ogos. Jabatan Kerja Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan adalah bagi kerja-kerja pembaikan jalan. Penutupan akan bermula pukul 10 malam hingga 5 pagi. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan.